Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaya. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Sayang-sayang Mak Jah di luar sana. Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, di mana saja berada. Mak Jah mendoakan supaya anak-anak Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana mendapat redha Allah. Kerana dalam dunia ni anak-anak kan, yang paling berharga, yang paling penting supaya kita ni sentiasa mendapat redha Allah, rahmat Allah, kerana itu yang paling kita kehendaki. Kalau kita ada duit banyak pun kita tak bahagia, tak guna juga kan anak-anak. Kadang-kadang duit ada tapi sakit, kita tak boleh gunakan, kita terlantar di hospital, kan. Sebab itu yang paling penting kita seadanya, secukupnya, kerana Allah lebih mengetahui apa keperluan kita, ya anak-anak. Itulah dianya. Selamat bertemu lagi anak-anak Mak Jah, seperti biasa sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi pada minggu ini, macam biasalah anak-anak kan, Mak Jah ingin berkongsi cerita seram. Memang tiap-tiap minggu cerita seram. Takkan cerita kelakar pula kan. Tapi cerita seram minggu ini, cerita seram yang dialami oleh budak-budak kolej. Di mana anak-anak? Cerita seram budak-budak kolej di Ipoh, Perak. Di Perak ni. Banyak cerita seram dia. Cerita yang disampaikan oleh budak ni, dia orang ni pelajar inilah kan, pelajar IPT lah. Dah belajar tinggi lah kan dekat kolej ni. Jadi dia menceritakan kisah seram dia, apa yang dia alami dengan rakan-rakan dia yang lain. Ada dua cerita yang Mak Jah nak ceritakan. Jadi kita layan cerita dia orang ni, ya anak-anak. Kisah ni diceritakan oleh seorang budak. Budak ni dia seorang budak berbangsa India. Orang kawan-kawan dia panggil dia Sky. Tapi nama India dia Mak Jah tak berapa reti nak sebut. Tapi kawan-kawan dia panggil dia Sky. Okey, dia ni ada 5 orang sahabat lah kan. Ada yang nama Angah, dia kata nama kecil lah Saipul. Adalah beberapa orang rakan dia ni. Biasalah anak-anak kan, budak kolej. Dia orang ni orang kata dia ni duduk dekat asrama lah kan. Dekat asrama kat kolej, dekat hostel. Tapi biasa ada yang ada girlfriend kan, ada yang tak ada. Zaman remaja. Lepas tu dia kata, Sky ni cakap, dia kata pada suatu malam tu, dia orang ni nak pergi ke rumah, nak pergi ke satu tempat. Tempat tu Mak Jah tak sure sangat dekat mana. Tapi dia kata nak pergi hantar hadiah
Kebetulan salah seorang rakan dia ni hari jadi dia pada malam tu lah kan. Jadi dalam pukul 12 lebih gitu, diorang berlima ni satu kereta. Naik kereta lah berlima, dia kata berhimpit-himpit lah. Tapi mungkin diorang ni badan kecil-kecil agaknya kan. Jadi si Sky ni cakap dia ni dia duduk dekat depan, lepas tu yang lain tu semua kat belakang dalam kereta ni. Jadi diorang pun nak pergilah ke tempat yang diorang nak bagi hadiah tu. Jadi dia kata kawasan tempat tu dia kena ikut jalan yang macam dia kata jalan tu jalan yang agak tak berapa terang sangat lah. Jadi bukan jalan highway lah agaknya kan. Kalau highway dia terang sepanjang masa kan anak-anak. Jalan ni dia kata jalan yang agak macam bila dah malam dia sunyi. Dia tak ada banyak kereta. Jadi yang ada pun dia kata kalau nak nampak lampu pun dia kata dia cuma ada lampu jalan saja. Maknanya kalau lampu jalan tu, kalau kita ikut jalan yang macam jalan kampung, berapa ratus meter baru lampu lagi. Dia bukan macam dekat highway kan. Jadi dia kata kawan ni pun bawa kereta. Dia kata bawa kereta melaluilah jalan hutan lah juga kan jalan tu. Jadi si Sky ni dia memang dalam kalangan kawan-kawan dia orang tu, dia orang dah tahu dah dia ni memang mulut dia ni agak celupar sikit lah orang kata kan. Dia ni kalau ada benda yang dia nampak dia mesti tegur. Tapi dia ni budak yang berani lah. Dia berani. Walaupun berani ada juga takut dia kan. Tapi masa dia orang tengah-tengah bawa kereta tu, dia kata dia nampak tau. Sebab apa? Sebab dia ni dekat ini kan, dekat apa nama, dekat tingkap. Jadi dia nampak lah, senang lah dia nampak kan. Dia kata dia nampak dekat pokok, dekat atas pokok tu ada lembaga warna putih. Dekat atas pokok. Jadi dia pun tengok. Bila dia tengok, mulalah mulut dia kan. Mulut dia mulalah nak bercakap. Dia kata, dia tanya kat kawan dia, apa tu? Dekat atas pokok tu apa? Kawannya ni memang, kau janganlah cakap banyak, diam je lah. Tapi dia nak tak peduli. Apa? Aku nak tahulah apa benda kat atas pokok tu. Dia kata yang warna putih tu. Dia kata kan. Kawan dia kata, tak payah cakap lah, janganlah cakap apa-apa, diam je. Tapi tak puas hati, tanya juga, apa benda tu? Kalau burung lain kan warna dia, ini warna putih. Kawan dia dah bengang lah kan. Dia ni orang dia cakap jangan cakap, dia cakap juga. Tiba-tiba kawannya ni bawa kereta lagi laju tau. Depa ni dah lah dalam kancil tu ramai. Dia bawa semau yang laju. Dia pun bising kat kawan dia, kau ni biar betul. Dia kata, kenapa bawa kereta ni laju sangat sampai berbunyi kereta tu, sampai macam orang nak race lah, macam tu kan. Bawa, tapi semua diam. Dia kata semua diam. Yang dia ni pula tak berhenti nak bercakap je. Kenapa laju? Relax lah, kita bukan kejar masa pun. Dia kata kan. Ni semua kawan-kawan dia diam aja. Dia kata diam, tak nak layan dia. Dia ni pun bila orang tak nak layan dia, dia pun menyandar lah. Bila dia menyandar, oleh kerana dia duduk depan, dia pun pandang side mirror. Apa lagi anak-anak tahu apa dia nampak? Dia nampak lembaga putih tu tengah kejar kereta diorang anak-anak. Dia berguling. Dia berguling. Apa kata orang? Berguling macam ni lah kan. Berguling-guling. Kereta tu laju. Benda tu lagi laju. Jadi maknanya kereta tu, kalaulah kereta tu dia bawa 100 km, 100 per kilometer, benda tu pun ikut sama. Tapi dia bukan begini. Dia berguling ikut laju tau.
pun macam tu. Weh, dia nampak lagi sekali mulut dia kan. Dia kata, oi, apa tu yang berguling-guling tu, yang kejar kita tu, benda putih tu dah kejar kita, berguling tu apa? Kawan dia tak cakap apa. Lepas tu kawan dia bawa kereta tu pergi, suruh kawan lagi seorang tu ambil apa nama surah ayat kursi. Dia ambil lah, dia orang ada buku kecil ayat kursi tu, dia orang suruh baca ayat kursi. Dia orang pun semua baca ayat kursi. Dia ni sibuk lah nak menanya, apa benda ni si Sky ni, apa benda yang berguling tu. Dia orang semua tak nak layan dia, anak-anak. Jadi bila dia orang pun sampai dekat destinasi dia orang tu, dia orang pun dah siap pergi, agaknya dah bagi hadiah apa semua. Dia orang sepatutnya balik ke college kan, balik ke Ipoh balik lah, tapi dia orang tak nak balik, anak-anak. Dia orang tak balik, dia orang takut agaknya. Dia orang stay malam tu, dia orang cari hotel, dia orang pergi duduk dekat hotel. Masa dekat hotel ni pun barulah dia bercerita. Si Sky ni pun sibuklah menanya, korang nampak apa? Diam aja tak nak bagi tahu aku. Dia orang kata sebenarnya kami tak nak cakap banyak malam tu. Kami nampak pocong. Rupanya anak-anak, yang berguling tu pocong. Biasalah kalau orang Perak dia panggil hantu bungkus. Kan? Dia macam hantu bungkus yang yang macam jenazah tu kan. Berguling ikut kereta tu. Itu yang dia orang pelik, yang si Sky ni dia pelik. Dia kata kenapa dia berguling macam tu? Sebab dia pun ni tahu juga. Dia kata selalu hantu pocong dia melompat ting 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 macam tu, tetapi ini dia berguling. Itu dia orang pun fikir. Lepas tu dia orang pun macam mungkin salah seorang kawan dia tu tahu. Dia kata dia ada dua jenis. Mak Jah pun tak tahulah anak-anak. Tapi yang Mak Jah tahu, yang banyak orang cerita, hantu pocong ni dia selalunya jarang dekat atas pokok. Dia selalu dekat depan, dekat pokok-pokok tu. Dia berdiri di situ. Lepas tu dia melompat. Lepas tu dia macam boleh raib tiba-tiba depan kita. Itu yang Mak Jah tahu. Tapi rupanya dia orang kata dia ada dua jenis. Ada yang dia boleh bergulung. Katanya kata dia orang yang bergulung tu dia agresif, dia nak serang kita. Kata dia orang. Jadi si Sky ni pun berpendapat. Dia kata mungkin hantu pocong tu marah. Dia kata bila dia tegur apa benda kat atas pokok tu dia bising, hantu tu pergi kejar dia orang. Itu yang dia berguling tu. Itu pendapat dia lah. Jadi dia kata yang melompat tu dia macam bila kita terjumpa dia, dia tak agresif yang itu. Wallahualam, Mak Jah pun tak tahulah. Tapi itulah pendapat orang katanya. Ini cerita dia yang pertama. Lepas tu dia ada cerita yang kedua, anak-anak. Yang ni lagi takut. Sky ni kata biasalah budak-budak college kan, anak-anak duduk hostel. Lepas tu kadang-kadang bila ada semester kedua, ketiga, dia orang tak boleh duduk hostel lagi. Kadang-kadang dia kena cari rumah sewa. Jadi kan budak Sky ni dia adalah berapa geng-geng best friend dia tu. Lepas tu dia orang pun terpaksalah cari rumah sewa. Lepas tu dia rumah sewa dia pun adalah juga dalam kumpulan tu. Katalah beberapa orang kawan-kawan, ada yang dia geng tu ikut, yang seorang tu tak apalah, dia tak payah ajak dia lah. Sebab ada yang geng, ada yang tak berapa nak geng, kawan-kawan juga tapi dia tak berapa close lah. Jadi dia pun dah berpakat dengan yang si Sky ni dengan beberapa orang kawan dia tu, 4-5 orang kawan dia tu cari rumah sewa. Jadi diorang pun pergi cari rumah sewa. Diorang dapatlah satu rumah sewa dekat mana tahu anak-anak? Dekat Gunung Lang. Seperti yang anak-anak tahu, kalau orang Perak dia tahu, Gunung Lang ni dia adalah satu kawasan yang kalau kita tengok dia dekat hujung. Kalau dari macam dekat jalan raya kita boleh nampak dia ada tulis Gunung Lang. Gunung Lang ni dekat bukit-bukit, macam bukit Batu Kapur tu kan. Dekat situ Gunung Lang, dia ada tasik, dia tempat dia agak macam kalau dulu mungkin hutan jugalah, tapi sekarang ni mungkin dia
orang dah buat ada tempat rekreasi kan. Tapi tempat dia memang nampak menyeramkan lah juga kan. Jadi kebetulan dia kata, si Sky ni kata dia dengan beberapa kawan dia dapatlah satu rumah sewa dekat Gunung Lang tu. Rumah sewa yang dia orang dapat ni adalah orang punya, tapi orang yang sebelum tu ada orang sewa tapi orang tu tak selalu duduk situ dia kata. Jadi rumah ni rumah 2 tingkat. Besar juga. Dia kata 1000 square feet lebih lah, lebih kurang macam tu. Dia ada 5 bilik dia kata kat dalam tu. Dia dah ada atas, ada bawah. Jadi dekat bawah pun ada 2-3 bilik, atas pun ada bilik lagi. So dia orang pun bagi tahulah kawan dia yang depa duduk dekat hostel tu. Dia kata depa ni dah dapat sewa rumah. Kawannya nak ikutlah. Jomlah, aku pun nak ikut sekali nak tengok apa semua. Dia orang ni tak nak lah kawan dia tahu dia orang duduk kat mana. Sebab dia orang ni nak larikan daripada kawan dia tu. So dia orang pun masa dia orang nak ambil barang-barang dia orang tu, kawan dia orang, salah seorang kawan yang tak berapa, orang kata tak berapa rapat tu nak ikut dia orang ni macam malas nak layan lah. Tak apalah, kita pergi je lah. Dia orang cepat-cepat pergi tinggalkan kawannya tu. Kawannya pun dah nak naik kereta jugalah nak ikut, tapi dia orang cepat-cepat pergi, cepat-cepat bawa barang dia orang pergi ke tempat rumah sewa tu. Tetapi sebelum dia orang pergi ke rumah sewa yang dekat Gunung Lang tu, dia orang pergi makan dulu dekat Bandar Ipoh lah kan. Bandar Ipoh pun tak adalah besar mana kan anak-anak. Jadi dia orang pergi makan-makan. Dia orang dah habis makan, dia orang pun nak pergi ke rumah sewa dia orang tu. Bila dia orang nak pergi ke rumah sewa tu daripada bandar ni nak ke Gunung Lang tu agak tak adalah dekat sangat, tapi tak adalah jauh sangat. So dia kata masa dia nak pergi tu, tiba-tiba dia nampak kereta kawan dia ni nak follow dia. Ini kita ni dah kawan yang tadi tu dah nak ikut dah naik kereta, sebab dia kenal itu kereta kawan dia. Sebab kereta kawan dia tu, dia kata kereta kancil yang nombor pelik dia dah terkopik sikit. Jadi dia nak dia orang ni pergi, dia orang pun lepas makan tu dia orang ciluk-ciluk lah agak mana entah dia nak melarikan diri daripada kawan dia yang nak ikut dia tu. So dia pun pergi-pergi, dia kata ciluk jangan bagi dia orang tu nampak. Jadi dia kata bila dia orang pun dah nak sampai ke Gunung Lang tu tadi, dia pun celuk-celuk pergi nak sampai Gunung Lang. Jadi dia orang pun masuk kereta. Dia kata lalu tasik tempat tu agak iyalah sebab dia kata rumah yang dia nak sewa tu, rumah tu betul-betul tepi gunung, Batu Kapur gunung tu. Dia kata rumah tu rumah yang paling last sekali, second last. Tapi rumah tu dia kata betul-betul dekat tepi gunung tu. Jadi dia pun kawan dia pun bawa kereta. Dekat nak sampai rumah tu, dia nampak anak-anak kereta kawan dia yang nak ikut dia tadi dah ada depan rumah dia. Sebab kawan-kawan dia semua di dalam kereta ni nampak. Dia kata, cepat, kenapa dia orang dah ada kat sini? Lebih kurang macam itulah dialog dia orang. Dia kata, bukan ke dia orang ni tak tahu kita nak sewa dekat mana, macam mana dia orang boleh ada? Jadi hati dia dah tak sedap. Apa hal ni? Dia orang tak tahu rumah yang kita nak sewa ni macam mana dia orang boleh ada betul-betul depan rumah sewa ni. Dia orang dah tak sedap hati. Dia orang tak sedap hati dah. Jadi dia orang pun undur kereta dia orang ni, anak undur pergi lepak dekat tasik. Kan Mak Jah cakap tadi dekat Gunung Lang ni ada macam ada tasik dekat situ kan. Lepas tu jalan nak masuk dia pun memang ada satu jalan tu aja. Maknanya nak masuk pun jalan tu, nak keluar pun jalan tu. Jadi diorang lepak dekat tepi tasik tu. Diorang malas nak layan kawan diorang tu kan. Diorang tunggu je dekat situ. Diorang lepak dalam kereta, dia kata. Lepak. Diam tak diam dah 40 minit diorang lepak dekat situ. Lepas tu diorang fikir, kenapa tak keluar lagi diorang ni, kawan diorang tu. Jadi diorang pun macam si Sky ni pula dah mula nampak. Sky ni mata dia agak nampak
benda-benda yang halus ni yang selalu nampak kan. Jadi sekarang ni udah usah kiri kanan, dia nampak benda bergoyang-goyang. Gelap kan malam, benda bergoyang dekat apa tasik tu. Dia sudah cakap lah dekat kawan dia, benda apa tu goyang tu? Kawan dia dah malas nak layan. Aku geram lah kau ni. Jomlah kita balik-balik kat rumah sewa tu. Lantaklah dia kata. Biarlah kita berhadapan dengan dia orang pun tak apa, daripada kita berhadapan dengan hantu. Aku lagi sanggup pergi layan dia orang daripada nak layan hantu ni. Kawan dia kata. Jadi dia orang pun, kawannya pun pergi masuk start enjin kereta. Dia orang ni pun pergilah balik ke rumah sewa tu. Pergi ke rumah sewa tu dia kata, lalu kat tasik semua tu, dia pun terkejut. Sampai depan rumah sewa tu tak ada anak-anak. Kereta yang macam kereta kawan dia tadi tu, yang kereta kancil tu kan, yang Mak Jah cakap tu, yang nombor pelik dia dah terkopik tu, dia orang perasan tadi, tak ada. Memang tak ada orang anak-anak. Jadi dia orang pun macam lagi sekorang dia orang dah mula tak sedap hati lah anak-anak kan. Apa benda yang dia orang nampak tadi tu kan? Dah mulalah. Tapi dia orang pun buat tak kisah je. Jadi masa pun berlalu lah. Dia orang pun seperti biasalah kan, anak-anak pergilah kot kuliah dia, aktiviti harian dia orang lah. Jumpalah balik kawan dia orang tu. Dia orang ni, kawan dia orang tu pujuklah dia orang, jomlah, aku teringinlah nak pergi rumah sewa kau yang kau pergi sewa tu. Jadi dia orang ni dah malas nak layan. Mungkin dia orang pun dah mood dah tengah baik, dah berkawan balik dengan dia orang tu. Dia orang kata, okeylah, jomlah lepaklah tempat rumah sewa yang kita sewa dekat Gunung Lang tu. Jadi yang kawan-kawan yang dia orang macam tadi tu, yang kawan-kawan yang tadi malas nak layan tu dah berbaik balik dengan dia orang. Pergilah, dia kata, bawalah semua kawan-kawan dia orang ni lepak dekat rumah sewa dekat Gunung Lang tu. Dia kata macam biasalah anak-anak kan, semua budak-budak lelaki. Budak lelaki ni dia suka main game. Dia kata memang betul. Mak Jah pun tahu memang budak lelaki memang suka main game. Jadi dia kata ada salah seorang kawan dia tu ada yang kerja dekat tempat jual sate. Nama dia Mak Jah pun dah lupa lah kan. Jadi dia kata kawan dia yang jual tempat jual sate tu, dia selalu balik lewat. Dia kata dia balik dalam, biasalah kan, kadang-kadang pukul 3. Biasa malam-malam orang lagi banyak order sate kan. Jadi kalau dia dekat situ, dia balik pukul 2, pukul 3. Jadi dia orang ni, si Sky ni, dia duduk kat bilik bawah sebab dia tak nak kat bilik atas. Dia kata sebab apa? Bilik atas tu nampak menyeramkan. Jadi dia dengan kawan baik dia, ada seorang kawan baik, kalau tak silap Mak Jah nama dia Angah. Dia orang ni dekat bawah, lepak kat bawah, bilik dia orang kat bawah. Jadi dia kata pada satu hari tu, satu malam tu, dia kata dia orang ni semua main game, semua dengan laptop masing-masing, dengan dia orang biasalah boxer dia, budak lelaki, lepas tu tak pakai baju, panas agaknya kan. Jadi main game. Lepas tu dia nampaklah si salah seorang kawan tu balik daripada kerja, balik daripada tempat yang jual sate tadi tu. So balik, dia pun nampak dia balik naik motor. Dia pun dah balik dah. Jadi kawan kita dah balik, pergilah buka pintu. Jadi dia kata yang buka pintu tu, kalau tak silap Mak Jah, Angah kot. Angah tu pun pergilah buka pintu. Dia pun buka pintu. Dia pun biasalah kan anak-anak, bila kita buka pintu, dia jenguk. Dia malu tau. Dia mengesot dekat tepi pintu tu. Macam dia macam jengukkan kepala je macam tu. Lepas tu dia tengok aje dekat luar rumah lah. Jadi kawan yang balik daripada kerja ni pun masuk ke dalam. Masuk, biasalah dia pun basuh muka lah apa semua. Dia pun borak dengan kawan-kawan dia apa semua. Lepas tu dia pun dia tengok kawan dia si Angah tadi yang menyorok je dekat pintu, julur kepala je tengok keluar. Lepas tu dia kata, Angah, kenapa yang kau beria betul menyorokkan badan kau, jenguk kepala je kat luar pasal? Tahu Angah tu cakap apa anak-anak? Dia kata, girlfriend kau tu dekat atas motor tu, kau takkan tak nak keluar pergi turun tengok dia? Panik lah anak-anak. Kawan dia yang kerja sate ni panik lah. Dia kata, bila masa aku bawa girlfriend?
aku tak ada bawa siapa-siapa pun, dia kata. Sudah. Jam kan. Satu rumah tu dalam 6 orang. Dia kata masa tu dia orang 6 orang dah panik. Siapa pula yang dekat atas motor tu? Perempuan. Lepas tu dia orang pun, Sky ni pun pergi jenguk. Yang semua banyak kawan ni pun pergi jenguk. Tengok-tengok dia kata salah seorang tu nampak, betul lah ada perempuan. Tapi yang Sky ni tak puas hati, pergi tengok lagi. Dah tak ada, dia kata. Sky ni pun apa lagi, cepat-cepat tutup pintu. Dia pun tutup pintu. Bila dia tutup pintu, dia kata dia dengar bunyi perempuan menangis. Dia kata mula-mula dia kata bunyi tu perlahan. Perlahan bunyi menangis lah. Macam tu kan. Tiba-tiba bunyi tu kuat sikit. Dia kata apa hal ni bunyi bertambah kuat. Menangis lagi, dia kata. Dia pun dah tak sedar hati. Apa hal ni bunyi orang menangis ni kan. Diorang semua dah panik dah dekat dalam tu. Lepas tu anak-anak nak dijadikan cerita, dia kata salah seorang kawan diorang tu mulut celupar. Tapi kali ni bukan si Sky ni. Dia salah seorang kawan tu. Dia kata apa tu, agaknya dia dah tak tahan dengar menangis tu tak berhenti-henti. Dia cakap apa? Oi, kalau berani sangat masuklah, dia kata. Dah berani nak datang, masuklah. Dia cakap macam tu anak-anak. Budak Sky ni cakap apa? Tak dan beberapa saat, dia kata, benda tu lagi dah datang dekat depan pintu diorang anak-anak. Sebab diorang boleh dengar bunyi dia. Diorang dah panik dah semua dekat dalam rumah. Dia dah tengok macam kita lah kan. Tengok benda tu lagi kuat menangis betul-betul depan pintu diorang anak-anak. Lepas tu kan macam kita lah, bila kita tengok pintu kita kan, pintu tu dia ada macam lubang sikit kan. Jadi dia boleh nampak, dia kata pergerakan dia tu ke hulu, ke hilir. Lepas tu berhenti sekejap, menangis yang teramat kuat. Dia kata bunyi macam bunyi perempuan yang di dalam kesakitan. Dia kata macam kalau orang, yelah orang sakit, bunyi orang sakit kuat betul. Dia kata memang kuat anak-anak, betul-betul depan pintu diorang ni, dengan kaki kulu-kilir. Bayang kulu-kilir diorang ni dah dalam ni. Udah yang seorang tu pensan, dia kata kawan dia dah start baca Yasin anak-anak. Bukan baca Yasin, baca ayat kursi. Mana diorang keluar ramai-ramai baca. Memang takut sangat. Dia kata Sky ni kata, dia tak pernah rasa takut macam tu. Dia kata dia punya takut tu, dia kata macam takut yang macam kalau kita terlalu takut ke anak-anak, kita rasa macam kita dah rasa macam apa kata orang, kita ni dah macam tak ada diri kita kan. Kita dah rasa macam kebas dah, terlalu takut. Sebab apa? Sebab dia takut benda tu buka pintu, takut nampak rupa dia macam mana. Rupanya anak-anak kita ni kan, kalau kita menunggu kan, katalah kita dah tahu dah itu bukan manusia, benda tu ketuk pintu kuat, kita ni dekat dalam rumah menunggu dia, memang sangat-sangat takut. Ya Allah, takutnya kan. Kita pasrah je lah, apa nak buat kan. Dah berkumpul, dia kata naik semua dekat atas katil si Sky ni, takut macam tu. Itulah dia pengalaman dia. Memang dia pun tak cerita sampai habis, tapi mungkin Mak Jah rasa benda tu dia akan hilang selepas subuh lah. Subuh dia tak ada lah. Agaknya diorang ni memang ramai-ramai berkumpul baca ayat macam-macam kan. Diorang terlampau takut dah. Jadi itulah kejadian yang paling, dia kata, sepanjang diorang ni dekat kolej tu, pengalaman budak-budak kolej ni paling takut. Dia kata pasal takut perasaan yang nak macam rasa nak menunggu apa benda nak buka pintu. Gitulah cerita si Sky ni anak-anak. Tapi kesian pun ada budak-budak ni kan, dengar cerita diorang. Tapi apa nak buat, itulah pengalaman hidup diorang, dia kata.
kata kan. Jadi itulah dia ni. Kalau nak ceritakan banyak macam-macam lagi cerita. Jadi hanya sampai di sini saja yang Mak Ajah sempat kongsikan cerita dengan anak-anak. Apa pun Mak Ajah mengucapkan terima kasih tahu anak-anak kerana anak-anak sudi dengar cerita Mak Ajah. Lepas tu maafkan Mak Ajah kerana ambil masa anak-anak. Apa pun kita kenalah saling mendoakan supaya anak-anak di luar sana mendapat apa yang terbaik dari Allah. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah anak-anak. Tapi Mak Ajah ucapkan, ingat pesan Mak Ajah tahu. Hidup di dunia ni jangan leka kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa. Bye.